Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma amin. Berusaha semua ahli dan kuasa, sahabul fadilah, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, para noja, tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa memberikan kesempatan yang baik pada kita, yang sentiasa menyuntik kesedaran dan keinsafan dalam diri kita, yang sentiasa memberi ruang dan membuka peluang kepada kita untuk kita terus menunjukkan bukti kebaktian kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sehingga ke saat ini kita berkemampuan untuk melakukan semua yang dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan izin Allah, dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk kita gunakan demi melaksanakan tuntutan-tuntutan dan tanggungjawab yang diamanahkan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya muliakan, tak lama lagi kita nak menjelang Ramadan Al-Mubarak 1445 Hijrah. Kita telah melakukan persiapan sejak daripada bulan Rajab yang lalu. Kita telah membuka seluas-luasnya, selapang-lapangnya hati, perasaan kita untuk menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Kita berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kesempatan itu untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Kita terus berdoa dan merayu kepada Allah agar kita dapat melaksanakan yang terbaik untuk kali ini, yang terbaik melebihi daripada apa yang pernah kita tunjukkan kepada Allah dalam Ramadan yang telah lalu. Kerana kita tidak mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk kita menunjukkan dan mempersembahkan ibadah kita dalam bulan yang mulia itu nanti. Kita diuji oleh Allah dengan bulan puasa, dengan berpuasa. Itu adalah ujian kepada anggota tubuh. Kerana tubuh kita penat bila kita berpuasa. Dalam masa yang sama, kita nak persembahkan hari-hari nak baca Quran. Hari-hari kita nak baca Quran, kita nak persembahkan ibadat kita pada waktu malam
rakaat sembahyang kita akan ditambah. Sembahyang sunat lah, sembahyang fardu tak boleh tambah lah. Sembahyang sunat kita akan bertambah rakaatnya, walaupun nama dia sunat, tapi kita akan laksanakan. Dalam keadaan Tuhan uji kita berpuasa, badan kita penat, kita nak kena buat lebih besar, lebih banyak. Kita nak kena tunjukkan kita mampu, kita boleh buat lebih daripada apa yang betul. Tuan sekalian, walau bagaimanapun semua itu tetap dalam kerangka kemampuan kita. Kita tidak boleh ataupun tidak akan mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Syariat ini, syariat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah Taala telah mengangkat kesusahan. Dalam keadaan syariat itu bersifat mudah. Semula jadinya sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad, tabiat syariat ini memang telah ada kemudahan. Tabiat syariat yang Allah turunkan kepada Muhammad ini tabiatnya fleksibel. Tabiatnya mengangkat kesusahan, raf'ul haraj. Semula jadi. Bukanlah bermaksud syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini di peringkat awalnya sukar, di peringkat awalnya terlalu ketat, di peringkat awalnya tidak fleksibel. Kemudian ini barulah difleksibelkan, barulah dimudahkan. Bukan begitu syariat Allah kepada Nabi Muhammad. Sedari awal Allah turunkan kepada Muhammad, syariat ini telah bersifat mudah. Telah diangkat segala kesusahan. Sebab apa saya sebut telah diangkat segala kesusahan sejak diturunkan kepada Nabi kita Muhammad? Kerana kita melihat atau membaca syariat yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Muhammad, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salam, terlalu sukar untuk umat Muhammad sebenarnya. Tapi alhamdulillah, bila Allah turunkan syariat dia kepada Muhammad, Allah Ta'ala telah meletakkan, Allah Ta'ala telah menjadikan tabiatnya, sifat semula jadinya adalah telah pun mudah, telah pun diangkat segala kesusahan. Tentu sekalian, malam ni saya nak sambung hadis yang saya kongsikan dengan tuan-tuan melalui sebuah buku yang berjudul 40 hadis ihsan, iaitu hadis yang kelima berjudul unsur mudah dan anjal dalam Islam. Saya dah buat muqaddimah tadi menunjukkan kepada tajuk hadis yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dalam sekitar 15 minit sahaja, sebab lepas tu dah masuk isyak. Unsur mudah dan anjal dalam Islam, maksudnya unsur mudah, unsur anjal yang saya sebut tadi, unsur mengangkat kesusahan. Unsur ini telah Allah Ta'ala jadikan kepada syariat Nabi Muhammad ni sejak syariat itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu patut kita fahami. Dan kalau kita belum faham begitu, perbetulkan kefahaman kita begitu. Sebab ada orang dakwa syariat Muhammad ni perlu dipermudahkan. Dulu zaman Nabi, ialah sesuai dengan zaman Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya zaman Nabi dulu susah, syariat Muhammad ni susah. Zaman awal dulu syariat Muhammad ni ketat, zaman Nabi Muhammad hidup, zaman sahabat. Sekarang ni kita kena permudahkan, kita kena pertengahkan dia. Maknanya jadikan dia sedang-sedang, tidak terlalu ketat. Kalau itu kefahaman kita, maka menurut pandangan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang yang berfikiran dan berpandangan seumpama ini boleh jadi kalau diterangkan semula.
Jika dia tetap berpandangan begitu, boleh jadi terkeluar daripada agama. Apa pandangan tersebut? Yang saya sebutkan tadi. Dulu susah, maka kita kena mudahkan. Dulu Islam tu susah, zaman Muhammad tu ketat. Sekarang ni kita kena longgarkan sikit. Bukan begitu. Yang hakikatnya adalah apa yang saya sebutkan, ulama kita sebutkan, sejak diturunkan agama ni kepada Muhammad, telah pun dimudahkan, telah pun diangkat segala kesusahan. Kita tengok hadis malam ni yang menunjukkan kepada unsur mudah dan anjal, fleksibel itu ada dah dalam Islam sejak dia turun kepada Muhammad SAW. Teks ataupun hadisnya berbunyi, an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman, fa in kana isman kana ab'adan nasi minhu. Rawahu Imam Ahmad. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, tidaklah Rasulullah SAW itu berhadapan dengan dua pilihan, melainkan baginda akan memilih perkara yang paling mudah selagi ia tidak berdosa. Jika perkara tersebut berdosa, bagindalah orang yang paling menjauhkan diri daripada perkara tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sangat jelas dan hadis ini sangat menggambarkan kelunakan agama, keanjalan agama Islam. Hadis ini juga menggambarkan keanjalan Islam, kemudahan Islam, terangkatnya kesusahan dalam Islam ini telah ada sejak Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sebut, Nabi bila berhadapan dengan dua pilihan, dua perkara yang nak dipilih dalam satu masa, Rasulullah akan memilih yang paling senang, yang paling mudah, selagi mana tidak terjebak kepada dosa. Maksudnya kalau dipilih perkara kalau dipilih yang paling mudah sehingga menyebabkan dosa, itu tidak dipilih oleh Rasulullah. Maka ini menjadi satu teras dalam kegiatan agama. Itu yang pertama, dalam kegiatan agama jadi satu teras. Kita akan bawa contoh, insyaAllah, contoh-contoh Rasulullah SAW. Macam mana dalam agama Nabi tunjuk pilih yang paling mudah. Dan kita dah tunjukkan contoh lah sebelum ni, dalam hadis yang sebelum ni, bagaimana 3 orang, ingat contoh saya dah cerita dah, 3 orang sahabat Nabi yang cuba nak jadi sahabat yang terpaling hebat. Terpaling hebat dengan puasanya, dengan sembahyang malamnya, dengan tidak mahu mendekati wanitanya, tak nak berkahwin. Kita dah jelas dah hadis tersebut. Hadis tersebut menjadi contoh bahawa Rasulullah memilih ataupun memberikan panduan kepada 3 orang sahabat dia, kepada umat dan baginda, dengan pilihan yang paling baik, yang paling mudah. Dan sekalian, maka hadis ini jelas memberikan satu panduan dalam yang pertama sekali kegiatan beragama selagi tidak berdosa. Tadilah sampai istilahnya macam ni. Kalau kita kata sembahyang tu wajib kan, bila wajib boleh, wajib ni wajib dipanggil wajib muwasak. Wajib muwasak, wajib yang ada keluasan waktu. Nak buat di awal waktu boleh, di tengah waktu pun boleh, di hujung waktu pun boleh. Cuma di hujung waktu boleh jadi berdosa kalau sengaja dilewatkan. Kalau ada asbab ataupun sebab musabab sehingga dia terpaksa melewatkan masih lagi dalam waktu, itu tidak menjadi satu masalah. Katalah kita dah berhadapan dengan apa? Dengan makan minum. Waktu maghrib dah nak habis, baru nak dapat makanan, lagi berapa minit nak menjelang isyak, makanan tu sampai. Jadi nak makan ke nak sembahyang maghrib? Kalau ikut hadis ni, Nabi kata pilih yang paling
mudah, tapi Nabi letak dekat situ selagi tidak berdosa. Kalau kita pilih, aku makan dulu lah, maghrib ni cerita kemudian lah, terlajak masuk isyak pun tak apa, maka ini telah menjadi satu dosa. Maka walaupun pilihan tu perkara yang paling mudah, iaitu makan dulu baru sembahyang, dalam konteks atau dalam isu kita sebut tadi tu, dia makanan dia dah sampai, lagi berapa minit lagi nak habis maghrib. Dia pilih untuk makan dulu sebab itu paling mudah. Nabi suruh pilih yang paling mudah. Nabi bila diberi dua pilihan, maka Nabi akan pilih yang paling mudah. Yang tu je dia ingat. Dia tak ingat penyempurna hadis selagi mana tidak berdosa. Jadi bila sebut selagi mana tak berdosa, kalau Nabi ada lah pada waktu itu, Nabi sudah tentu akan marah dia. Kenapa? Makannya sembahyang dulu lah, sembahyang nak habis waktu dah, 3 minit lagi. Kalau hang dapat 1 rakaat dalam waktu tersebut, 2 rakaat lagi dalam waktu isyak, masih dikira sembahyang maghrib secara tunai, sebab dapat 1 rakaat dalam waktu. Nampak? Itu dia punya guide, itu panduan dia. Jadi walaupun hadis ini jelas menunjukkan bahawa kita perlu memilih perkara yang paling mudah, dan itu menjadi satu asas dalam agama, tetapi Nabi kita sebut malam yakun isman, selama mana tidak terjebak kepada dosa. Selagi tidak terjebak kepada dosa, tak ada masalah. Kita nak sembahyang di tengah waktu, kerana di awal waktu tadi, masa masuk waktu kita tengah menukar. Masa awal waktu tadi kita tengah sibuk bekerja, orang azan, sudah tentulah kita kena sempurnakan kerja kita tersebut. Maka kita akan sembahyang di tengah waktu. Boleh tak? Boleh. Tidak menjadi satu masalah. Cuma adalah saya terbaca dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, ada satu pandangan ulama diselit masuk dalam kitab fiqh ni, saya kira sangat baik untuk kita ambil manfaat, kefahaman. Kalau kita ada satu kerja yang sedang kita buat, sedang sembahyang ataupun azan telah dikumandangkan, ataupun waktu telah masuk, waktu sembahyang dah masuk, kita tengah buat kerja, sudah tentulah kita nak kena selesaikan kerja tersebut baru kita nak sembahyang. Ulama ni kata, kalau tak silap Imam Al-Ghazali dalam fiqh Syafi'i saya jumpa, kan, Hasyiah Imam Al-Baijuri saya jumpa dalam buku. Dia sebut, dia kata kita ataupun orang tadi wajib berazam untuk sembahyang. Dia tadi dah masuk waktu. Bila masuk waktu, maka wajib sembahyang lah. Sekarang ni wajib tak sembahyang isyak? Sembahyang isyak sekali dah wajib belum? Belum lagi. Mana boleh sembahyang sekarang? Tak sah. Bila wajib sembahyang isyak? Bila masuk waktu. Bila orang azan barulah wajib sembahyang. Memanglah sembahyang 5 waktu ni wajib. Betul lah wajib kan? Itu hukum asal dia. Sembahyang 5 waktu ni fardu ain, wajib lah. Tapi secara terperincinya, setiap sembahyang itu bilakah wajib dilakukan? Ketika masuk waktu. Bila masuk waktu barulah wajib. Sekarang dah masuk waktu, maka wajib ke atas dia melakukan sembahyang sekarang pada waktu itu. Tapi oleh kerana dia ada kesibukan, maka ulama sebut kena berazam untuk laksanakan sembahyang bila selesai urusan itu nanti. Kenapa penting meletakkan azam? Kenapa penting meletakkan azam? Penting untuk meletakkan azam jika sekiranya Allah Ta'ala takdirkan kita tak sempat nak sembahyang waktu tu, meninggal dunia. Jadi buat kerja apa semua, azan masuk, kita tengah buat kerja. Kalau kita tak letak azam nak sembahyang saat lagi, tiba-tiba kita meninggal. Kata ulama yang hurai tentang hal tersebut, dia kata boleh jadi kita ni dikira orang yang tak ada niat nak sembahyang pun. Nampak? Bila kita meletakkan azam, masuk dah waktu, kita tengah sibuk buat kerja, kita letak azam untuk sembahyang saat lagi, tiba-tiba kita meninggal dunia, wal-ayazubillah, meninggal waktu tu kan, kan kita dikira orang yang melakukan sembahyang.
Anda nampak tu beza dia. Kenapa perlu berazam? Jadi pegang poin ni baik-baik. Di mana sahaja kita berada, masuk saja waktu, kita duduk tengah jalan, kereta tengah jam, kenderaan jalan raya tengah jam, tempat nak sembahyang pun tak ada, RNR pun jauh, tanam azam. Sekejap lagi selesai jam ni, agak lengang sikit, jumpa perhentian, nak sembahyang, kena letak azam. Kena letak azam. Bimbang. Tapi rasanya Allah Ta'ala tu maha penyayang, kan? Maha penyayang. Selagi mana kita masih lagi dalam waktu tersebut, Allah Ta'ala takdir kita meninggal, Allah Ta'ala tak cah kita, kan? Kita bukan sengaja meninggalkan. Cuma saya tertarik dengan poin tersebut. Dia menyebutkan tentang azam, berazam untuk melaksanakan sembahyang saat ketika kita sibuk di awal waktu. Azam tu penting, kan, untuk memudahkan kita di kemudian hari. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita kembali kepada apa yang kita sembang, iaitu tentang keanjalan dalam agama. Rasulullah memilih perkara yang paling mudah dalam beragama. Yang kedua, dalam hal-hal keduniaan, dalam aktiviti sosial, dalam merancang program, dalam melakukan apa sahaja, kita digalakkan, disuruh oleh agama untuk pilih yang paling mudah. Untuk pilih yang paling mudah. Jadi dalam keadaan ini asas yang ada dalam agama, termasuklah pendekatan ekonomi kita, pendekatan dakwah, wasilah yang kita nak gunakan dalam beribadah dan seumpamanya. Kita memilih yang paling mudah. Nampak? Dan bukan untuk kita saja. Apabila melibatkan aktiviti sosial, kita menganjur melibatkan aktiviti sosial. Banyak cadangan dan idea serta pandangan sudah tentu dalam kita berbincang. Pilih yang paling mudah, memudahkan orang lain, itu adalah asas dalam agama. Kerana agama kita mudah, memudahkan orang lain. Kita dalam aktiviti sosial ini dikira mengikut sunnah. Walaupun aktiviti ini aktiviti sosial, kita dikira mengikut sunnah kerana kita memilih yang paling mudah untuk kita dan juga orang lain. Pun begitu, keanjalan ini menjadikan Islam agama yang relevan sepanjang zaman. Jika ini yang diterapkan dalam segala aktiviti, termasuk aktiviti ibadat kita terapkan termasuk dalam aktiviti ibadat kita. Kita nak wirid sebagai contoh, kan? Kita ada orang ramai jemaah yang datang daripada sekian pelosok, kan? Kita nak wirid, di sana ada wirid panjang, wirid pendek. Hatta dalam berwirid pun kita boleh pilih yang paling mudah, meringankan orang lain yang datang. Kita ringankan. Kalau di tempat-tempat yang jemaahnya bekerja, kan, terutamanya sembahyang subuh, diringkaskan wirid. Kita pilih yang paling mudah untuk memudahkan orang lain bersiap pergi bekerja. Orang tak datang sembahyang subuh di masjid, padahal dia jaga awal pukul 5, pukul 6 dia jaga. Kenapa dia tak datang? Sebab dia kata panjang. Bila panjang ni tak ada nak bersiap. Boleh jadi, kan? Jadi hatta dalam konteks kita berajaran, beribadat, ni wasilah kita beribadat, kan? Maka kita pilih yang paling mudah, itu dikira mengikut sunnah. Tuan-tuan sekalian, kan? Ini menunjukkan bahawa agama Islam ini akan sentiasa dilihat relevan sepanjang zaman, kerana dia sesuai untuk pelbagai manusia ketika menghadapi pelbagai situasi. Jadi Islam ni duduk tang mana pun dia ada benda yang boleh diselesaikan. Itu kita nak sembahyang dalam keadaan Covid, ada jalan penyelesaian. Agama kita pilih hak paling mudah. Ada pandangan yang paling mudah dalam agama, kan? Pandangan tu dikira sah, ada dia punya asas hadisnya. Kita sembahyang berjarak 1 meter dan macam-macam kita buat dulu, kan? Sembahyang Jumaat dalam kadar yang tertentu. Dia pilih yang paling mudah, yang boleh menyelamatkan. Maka kita akan dilihat, agama kita ni akan dilihat sesuai sepanjang zaman. Agama ni akan dilihat relevan sepanjang zaman. Nampak? Tuan-tuan yang saya muliakan, sebagai contoh,
Nabi kita Muhammad SAW apabila berhadapan dengan perkara yang boleh diselesaikan dengan cara tegas dan lembut. Ada dua cara, tegas dengan lembut. Nabi akan memilih cara yang kedua, iaitu cara yang lembut, kerana ia lebih mudah dan lebih mesra kepada manusia. Mesra alam. Dalam isu tebusan perang perang Badar, minta pandangan sahabat. Sayyidina Umar bagi pandangan, kita bunuh saja tebusan ni, kita suruh ahli keluarga mereka yang muslim, yang mukmin ni, bunuh mereka. Sebab ada ahli keluarga, kafir yang ditawar tadi, ada ahli keluarganya di kalangan orang Islam. Umar kata kita bunuh. Nabi kita minta lagi pandangan, kau ada pandangan yang lain, Sayyidina Abu Bakar pilih tawanan perang ni kita jadikan sebagai tebusan, dengan cara mereka ajar orang-orang, anak-anak orang Madinah ni menulis. Sebab mereka ni pandai menulis, ajar menulis kepada anak-anak ahli Madinah, anak-anak kita ni. Lepas tu kalau anak kita pandai, berjaya mereka tunaikan pembelajaran tadi tu, maka lepas kan. Rasulullah SAW terus memilih pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nampak? Nabi pilih yang lebih mudah, lebih menyenangkan. Ini asasnya. Kalau kita nak buat apa pun, program ke apa ke, kita pilihlah benda yang memudahkan. Macam mana Rasulullah SAW memilih dalam soal apa sekalipun. Ini contoh yang ada kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selain itu, melakukan ibadat-ibadat sunat pada kadar yang tidak membebankan diri juga merupakan salah satu pendekatan mudah yang diajarkan oleh Islam. Ini kita nak sembahyang tarawih tak lama hari kan. Walaupun tarawih ni boleh buat 8, 20, 32, boleh buat berapa puluh pun nak buatlah. Tapi dalam konteks kita berjamaah, kita nak jadikan masjid kita ni mesra orang ramai, kita nak jadikan sembahyang tarawih tu mesra orang Islam seluruhnya, tanpa ada perbezaan latar belakang. Kita nak semua orang duduk sembahyang dengan kita, maka kita pilihlah yang paling mudah. Kita pilih yang paling mudah. Termasuk juga sejarah macam mana mula-mula sembahyang tarawih Nabi kita Muhammad SAW melakukan. Dicerita dalam sejarah. Dalam satu peristiwa, Nabi kita Muhammad SAW pernah meninggalkan solat tarawih ketika ramai sahabatnya sedang menanti kedatangan baginda. Dulu Nabi kita mula-mula sembahyang tarawih di sana, Nabi kita sembahyang di luar rumah dia, maknanya dekat dalam masjid kan. Sahabat follow Nabi kita Muhammad SAW. Malam pertama, malam kedua kan. Malam ketiga Nabi dah tak ada dah, Nabi masuk dalam rumah dah kan. Nabi tak, sahabat semua duduk tunggu, mana dia tak sembahyang tarawih ni, nak sembahyang kan. Nabi kita SAW meninggalkan salat tarawih ketika ramai sahabatnya sedang menanti kedatangan baginda. Hal ini kerana baginda tidak mahu ia menjadi wajib sehingga kelak menyukarkan umat. Saya pernah sebut satu kaedah yang saya terima daripada guru saya. Guru saya pernah sebut, dia kata tarkus sunani minas sunnati sunnah. Tinggal perkara sunat ni kena tinggal, walaupun sekali dua, kena tinggal bagi menunjukkan kesunatannya. Perkara sunat, kita kan suka mengamalkan benda sunat, lalu kita jagalah benda sunat ni, kita buat sampai tak pernah tinggal lah. Kalau dia bersifat seorang-seorang tak apa. Itu pun guru saya kata kena tinggal juga barang sekali dua, bagi menunjukkan benda tu sunat. Jangan diangkat benda sunat menjadi wajib. Sampai satu tahap sembahyang subuh Jumaat tak dijalankan. Pasal apa? Tak ada tu imam yang boleh baca surah Sejadah dan juga surah Al-Insan. Pasal apa? Sebab tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Surah Sejadah dengan surah Al-Insan ni tak pernah tinggal sejak masjid ni dibangunkan tahun 1930-an. Contoh kan, 1930-an Tok Imam generasi pertama dulu sampailah Tok Imam sekarang tak pernah tinggal surah Sejadah dengan surah Al-Insan subuh pagi Jumaat. Mai satu ketika tu Tok Imam tak ada, subuh tak idi buat. Bertahap tu. Jadi tu guru saya kata benda sunat ni kena tinggal bagi menunjukkan dia tu sunat. Saya ingat Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadawi Al-Maliki rahimahullah.
guru kami sewaktu di pondok dulu kan. Dia adalah imam yang boleh dikatakan imam tetap setiap subuh. Kami di pondok setiap subuh semua jemaah, semua orang kampung kami di pondok Derang dulu ada, ialah pondok Derang dalam satu kampung, kampungan Islam. Ada masjid An-Ni'mah di situ. Jadi orang kampung main sembahyang hidupkan 5 waktu. Setiap pagi subuh kita akan menanti Ustaz Fahmi jadi imam. Bacaan dia yang sangat hebat kan, hafazannya sangat teliti, seronok kita fahamkan. Kita tunggu setiap kali pagi subuh kan. Termasuklah subuh Jumaat, Ustaz Fahmi akan baca surah Sejadah dan surah Al-Insan. Sepanjang dia jadi imam, dia tunjuk dekat kami, dia tinggal berapa kali surah Sejadah, surah Al-Insan. Dia nak bagi tahu kat kami benda ni bukan satu benda yang rinci. Kalau imam tak ada, tak boleh baca surah Sejadah, tak boleh baca surah Insan, kira sembahyang subuh sah. Pagi Jumaat tu kalau baca qul huwallah sekalipun. Nampak? Jadi Ustaz Fahmi tunjuk dekat kami. Saya belajar di situ 10 tahun. Duduk di pondok 10 tahun. Bukan setahun dua, bukan 5 tahun, 10 tahun. Setiap pagi almarhum Syekh Fahmi akan jadi imam sembahyang subuh jika dia ada di situ. Jika dia ada. Dan kami tahu dia ada sebab awal nak masuk kampung tu rumah Syekh Ahmad Fahmi. Siapa-siapa ahli perkampungan yang keluar pada waktu malam, dia keluar ada mengajar atau dia apa, dia balik dia akan tengok kereta Ustaz Fahmi. Kereta Ustaz Fahmi ada, maknanya subuh besok dia ada jadi imam. Lepas orang azan subuh, orang tanya, Syekh Fahmi ada tak? Ada dah, saya nampak semalam kereta dia. Ada. Selagi Ustaz Fahmi ada di situ, dia jadi imam. Maka kita puas hati dia jadi imam. Dia tunjuk kat kita surah Sejadah, surah Insan yang dia baca setiap pagi Jumaat tu, ada ketikanya dia tinggal. Mula-mula orang tanya, kenapa saya buat Syekh Fahmi ni tertinggal? Benar, dia saja tinggal. Dia tak bagi tahu, tapi dia tunjuk bahawa benda ni sunat. Kalau aku tak ada besok, hampa kalau kata hafal tak habis surah Sejadah tu, kalau kata hafal sampai tang akhiru Sejadah tu kan, itu kira jadilah. Kan? Macam tu. Ditunjukkan kepada kita. Ambil yang mudah. Kalau benda tu sunat, tunjukkan benda tu sunat. Jadi kata guru saya di Syria, Syekh Anand Darwish, dia sebut waktu mengajar dia kata tarkus sunan minas sunnati sunnah. Tinggal benda sunat itu adalah sunat. Maksudnya bukan tinggal langsung, tinggal. Ketika tertentu kita tinggal. Dalam pada masa sama juga benda sunat tak boleh tinggal langsung. Benda sunat ni tak boleh tinggal langsung. Bila tinggal langsung tak nampak kesunatannya. Jadi kena buat dan kena tinggal. Kena buat dan kena tinggal. Pandai-pandailah. Kan? Baru menampakkan ianya tidak wajib. Tuan-tuan sekalian. Begitu Rasulullah SAW di peringkat awal pensyariatan sembahyang tarawih. Sunat tarawih. Tuan-tuan yang saya muliakan. Namun kemudahan ini boleh diamalkan selagi ia tidak mencetuskan dosa seperti mengharuskan perkara haram, meninggalkan perkara wajib, menatijahkan ketidakseimbangan atau menimbulkan mudarat. Nampak? Saya dah bagi contoh di awal tadi kan. Dan contoh-contoh yang lain. Ada dua benda kita boleh pilih yang paling mudah, tapi ingat, jangan sampai terjebak kepada dosa, jangan sampai terjebak kepada mudarat, jangan sampai berlaku ketidakseimbangan. Kan? Itu dia punya panduannya. Dan tuan-tuan sekalian, umat Islam hendaklah mengelak dari menyusahkan diri ataupun orang lain serta mengutamakan kemudahan syarak dalam beragama, kerana ia merupakan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut dalam Al-Quran, dan ayat ini jadi tagline dalam agama kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kamu menanggung kesulitan dalam beragama. Dalam agama tidak boleh menanggung kesulitan. Dia jadi satu tagline dalam syariat ni. Islam ni tidak ada haraj, maknanya diangkat kesusahan. Terus yang terakhir yang boleh kita fahami daripada hadis ni, unsur keanjalan dan sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah tanda kasih baginda terhadap umatnya. Begitulah syariat ini, begitulah agama ini kita laksanakan dengan sifat semula jadinya. Sifat semula jadinya. Agama ni agama yang bersifat inklusif. Semua orang mampu buat. Semua orang mampu buat. Hatta orang bukan Islam kalau nak cuba buat, boleh buat. Semua orang mampu buat. Tidak ada kesulitan yang membebankan. Sulit tu
Susah tu ada je, nak sembahyang pun susah kan, nak bangun sakit lutut susah lah. Tapi yang tu susah yang tidak membebankan kan. Susah yang membebankan, yang menyebabkan seseorang itu terpaksa menanggung kesakitan sampai memudaratkan diri dia, yang ni tak ada dalam agama, tak ada kan. Dia bersifat inklusif, bukan bersifat eksklusif. Eksklusif itu bukan agama Islam, itu kira karut dah tu. Terus kita cukup dekat dulu konsep kita malam ni. Saya pernah terajak beberapa minit, 10 minit tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk masa-masa akan datang, insya-Allah. Kalau ditakdirkan kita tak ada kuliah dalam bulan puasa, selamat berpuasa, menjalani ibadah puasa, selamat menyambut Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Allah akram, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min sa'il muslimin innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.